Dan saya perhatikan lama, saya rasa macam penanda kuning ni macam ada benda lain yang kita boleh buat. Okay, inside bar ataupun dalam treadmill cycle ada candle yang warna oranye. Okay, apa maksud dia? Kalau perhatikan yang ini saya masih guna pakai, ini saya tunjuk contoh treadmill guide. Kalau treadmill guide, oranye tu muncul banyak tempat. Dia tak kisah mana-mana tempat pun, as long dia warna oranye, dia cukup syarat oranye tu dia muncul. Tapi selalunya saya limit pada atas purple line lah. Tapi dia tidak mengikut apa-apa arah. Okay, maksud inside bar ni, kalau buka mana-mana Google ke apa, inside bar tu ataupun bahasa Jepun dia panggil harami. Kita syarat dia mestilah high hari ni mesti lebih rendah daripada semalam dan low hari ni mesti lebih tinggi daripada semalam. Itu baru mencukupkan dia syarat menjadi inside bar, dan saya colourkan dia warna oranye. Ada juga inside bar yang tak nampak oranye sebab body dia tak ada. Kadang mungkin dia jadi doji ke apa, tapi kita boleh nampak. Okay. Untuk treadmill guide memang muncul di mana-mana saja. Tapi dalam treadmill cycle, saya dah limitkan kemunculan dia. Tidak lagi muncul di sebelah bawah ketika harga menurun, hanya muncul ketika harga sedang menaik. Okay, reason dia kenapa? Okay. Kalau siapa masih ingat pada bulan 2 yang lepas, bulan Februari 2020 tahun ni, saya ada buat eksperimen 2 stok. Saya ada 3 termasuk Notion. Saya tunjuk yang ni, boleh nampak dia punya gambar ni. Saya pilih salute dengan gunung. Jadi kalau kita balik pada bulan Februari ni, okay. So dia ada kenaikan, kemudian muncul inside bar. Okay, untuk inside bar, trading plan dia macam biasalah. Kita tanda atas ni dan bawah ibu dia, ataupun kita tandakan yang dia punya ni kalau nak lebih ganas lah. So senang cerita, kalau kata harga berjaya naik ke atas, dia mungkin nak teruskan ke atas, kecuali dia turun balik, masuk balik dalam. Ataupun kalau dia turun, dia nak meneruskan penurunan ke bawah, maksudnya dia reverse lah, dia naik, dia reverse, kecuali dia naik balik, dia masuk balik dalam kawasan inside bar. Ini cara trading dia. Dan kenapa saya pilih benda ni, sebab saya nak gunakan inside bar punya signal bar oranye ni, untuk tengok kalau ada satu kenaikan, dia mesti naik, dan saya dah boleh bersedia. Sebab kalau perhatikan betul-betul, kebanyakan chart bila dia start naik dan muncul inside bar, selalunya berubah arah. Bukan kata nak terus jatuh, dia boleh berubah arah ataupun dia berhenti sebentar. Contoh macam sini, dia berhenti sebentar tapi dia naik balik kan. Kan saya kata kalau dia masuk balik kawasan ni, dia dah reverse lah. Okay. Nanti boleh buat ulang kaji balik mana-mana munculnya ni. So ini salute. Waktu tu saya buat eksperimen pada ketika ni, bulan 2 ni. Tapi senang cerita, bulan 2 tu semua jatuh. Memang sedap lah buat signal nak jatuh ni. Satu lagi gunung dah tukar nama G Capital. Dan pada bulan Februari inside bar, so boleh tandakan dan boleh tandakan atas bawah. Dan pada ketika tu dia bentuk dia macam ni. Kita nampak dia memang sedang trending naik, sedap. Okay, ini eksperimen yang saya buat dan dari eksperimen ni saya update masuk ke dalam treadmill cycle, dan memang saya jadikan dia fokus ketika naik saja. Untuk yang turun tak ada. Dalam treadmill guide ada, treadmill cycle tak ada untuk menurun. Sebab saya tak nak guna benda tu masa menurun. Menurun kita pakai benda lain. Dan hasilnya, so bila dia tak nak naik dari kawasan yang tu, inilah mendapat. Okey, jadi persoalannya, kalau kata harga sedang naik, adakah saya perlu tunggu sampai inside bar tu muncul baru nak keluar? Jawapan saya tak. Tak perlu tunggu. Okey, signal satu lagi adalah signal di mana candle tu keseluruhan color badan dia berwarna kuning.
bukan titik kuning, yang dot kuning ni, yang masa keluar target ni, candle tu berwarna kuning. Okay. Dan candle antara signal-signal yang selalu keluar selain yang mana dia bukan dalam tempo cycle, candle warna kuning. Dia keluar tak kira masa. Dia tak ada dalam cycle. Ulang balik dekat label yang saya pernah cerita tu hari, video tu. Ada beberapa signal yang mana dia muncul di luar cycle. Okay, apa maksud dengan kuning? Okay, kita ambil contoh yang ni. So, kita ada breakout, kita ada kuning. So, kuning maksudnya harga berjaya close berbanding support-support yang terdekat. Berapa support apa semua tak payah, jangan risau, saya dah tolong kirakan, saya dah buat. Dia close di bawah, tapi dia masih lagi belum close di bawah cut loss yang terhampir. Katalah kita swing daripada sinilah, breakout sini, ni cut loss, lepas tu kita dah naikkan, keluar kuning. Okay, saya tandakan ni, gunakan dia sebagai amaran untuk kalau rasa tak yakin, tiba-tiba market rasa macam ini tak boleh belah ni, ada masalah lah, apalah semua kan, tiba-tiba Bang Non ada number balik ke, whatever lah yang jadi dekat market, kita rasa macam something wrong, then kita boleh mungkin kurangkan pegangan ataupun keluar. Tapi kena ingat, bila kita beli, kita dah ada stop loss, kita nak swing, kita tak tahu dia nak naik lagi. Jadi mungkin boleh kurangkan pegangan. Kalau nak keluar semua pun tak ada masalah. So macam ni, yang warna merah ni memang confirm lah, dia dah close di bawah cut loss yang terdekat. Ini tujuan asal saya buat kuning sebagai tanda. Okay, bila saya dah buat dan saya perhatikan lama, saya rasa macam penanda kuning ni macam ada benda lain yang kita boleh buat. Okay. Macam mana kita nak tunggu candle reversal? Ini saya nak tunjuk. Biasanya kita belajar lah. Okay, kalau kata kita nak tunggu reversal, antaranya reversal, kita ada reversal one bar reversal, maknanya ada hammer saja, ada two bar reversal ataupun three bar reversal. Contoh macam video di bawah yang saya pernah buat dulu dalam PineScript. Kalau ikut sekarang, kita buat kali hijau ni, kalau ada harga yang naik lebih tinggi daripada high BK ni. Tapi saya tak nak buat yang tu. Saya nak kalau hari ni BK, saya nak tandakan harga yang berjaya crossover high sebelah BK. Maknanya satu hari ataupun previous candle pada BK ni, kalau kata ada harga ni dia break, kita tandakan candle ni sebagai hijau. Yang bawah-bawah ni tak payah tanda. Dan kita buat satu garisan melintang. Dah ada ilmu reversal tu, maknanya kita dah tunggu candlestick reversal. Jadi waktu bila kita nak tunggu, saya cadangkan bila munculnya kuning. Ini untuk geng-geng yang memang suka mencarilah. Munculnya candle kuning, carilah reversal candle. Saya galakkan yang 3 bar reversal ataupun 2 bar reversal. Kalau kata ini signal kita 3 bar reversal, atas ni harga kena naik atas dia, baru kita kata dia valid nak reverse lah. Contoh macam ni, kita ambil atas dia. Kalau kata ada harga berjaya lepas balik atas dia, baru kita kata dia nak reverse balik. Jadi kesimpulan dia, bila kita jumpa kuning, standby reversal candlestick kalau muncul. Kalau terutama sekali kalau masih lagi di atas purple line. Kalau masih di bawah boleh juga. Cuma saya tak berapa galakkan sebab dia akan sentiasa keluar. Contoh macam ni kan. Dia keluar, ni pun dia keluar, ini pun dia keluar. Ini kan dia keluar lagi, dia keluar lagi, dan dia keluar lagi. Tapi setiap kali dia keluar, kita boleh standby dengan reversal candle. Bacalah buku candlestick reversal. Sebab waktu ni lah yang kita boleh cuba
uji uji ilmu-ilmu reversal candlestick. Okay. Kalau tidak, kalau kata harga ni nak naik, kita buat 3 bar reversal lah. Paling tidak pun 3 bar reversal. Ni signal dia, ni sebelah kiri high, dia kena lepaskan high sebelah tu baru kita kata okey lah, dia nak reverse lah. Kalau tidak, kita trailing je bawah ni sampailah muncul reversal. So bila jumpa reversal, apa yang kita nak tunggu? Dia punya reaction. Kita jumpa signal just signal je, macam kita bawa kereta, signal nak ke kanan, signal. Reaction dia bila dia pergi kanan lah. Ada ketikanya dia langsung tak bagi signal terus ke kanan. Ada yang bagi signal ke kanan tapi pergi ke kiri. Supaya juga macam ni, nak lepas ni tak lepas. Sini nak lepas ni tak lepas. Sini tak lepas. Sini yang ni tak lepas. Okay, saya tak nak ajar yang bawah-bawah sangat, tapi saya boleh bagi teori dia. Bila jumpa kuning tu, standby cari candlestick reversal. Sama juga dengan kalau kena cut loss. Cut loss yang kat merah ni. Bila kena cut loss, cerita dia sama macam kuning. Kalau betul dia nak naik balik, dia kena lepaskan high sebelah dia. Kita ambil yang 3 bar reversal. Itu setakat yang saya boleh bagi tahu. Sebab tujuan saya buat trendman cycle ni bukanlah nak mencari kat bawah-bawah ni. Saya ulang sekali lagi, bukan tujuan saya untuk mencari bawah-bawah ni. Collect kat bawah ni, orang kata collect kan, tak tahu apa yang dia collect. Dia boleh kata collect, dia collect kat sini dah lama dah. Sampai sini tambah lagi sampai sini dah average down, sampai sini untung. Tapi dia dah beli dari atas lagi dah. Tersilap. Ni orang panggil terciduk sini, ciduk sini. Bila naik sini, untung lah. Itu buat money management lah. Duit macam mana nak uruskan terciduk ni. Tapi saya jelaskan sekali lagi, tujuan saya buat trend band cycle bukan nak mencari yang terciduk ni. Lebih kepada kita swing ada breakout dan target, kita ada breakout dan target, kita ada breakout, tak ada target pula. Okay, itu untuk candle signal kuning lah, dan termasuk yang merah.